This call is now being recorded. Okay, baik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan bincangkan tentang insurans am. Okey, seperti yang dah disebut sebelum ini, insurans am itu terdiri daripada 5 perkara, iaitu insurans motor, insurans kebakaran, insurans perubatan dan kesihatan, insurans kemalangan diri dan insurans perjalanan. Okey, baik. Kita tengok kepada insurans motor. Untuk insurans motor, kita ada maksud insurans motor itu sendiri, dia hanya memberi perlindungan kepada kenderaan berenjin. Sekiranya kenderaan itu tidak berenjin, kita tak boleh belilah insurans terhadapnya. Jadi seterusnya kita tengok pada 4 jenis yang saya sebut sebelum ini, 4 jenis insurans yang kita boleh beli untuk kenderaan. Dia ada sebelum tu kita tengok juga berkaitan dengan apa yang dilindungi oleh pihak insurans. Ada 4 perkara sahaja insurans motor yang dilindungi oleh pihak insurans, iaitu 1, liability kepada pihak ketiga sekiranya berlaku kecederaan dan kematian. Okey, baik. Seterusnya, sekiranya berlaku kemalangan, kita akan bayar, insurans akan bayar terhadap kerugian terhadap harta benda yang dialami pihak ketiga. Contohnya kita bersiden dengan pihak ketiga, jadi kereta dia rosak. Jadi kita boleh claim daripada insurans kita lah. Dan seterusnya, aspek ketiga yang insurans cover adalah berkaitan dengan kebakaran yang tidak disengajakan atau kecurian terhadap kenderaan kita sendiri. Jadi sekiranya berlaku kebakaran, berlakunya kecurian tanpa disengajakan, maka kita boleh claim dah pada insurans. Okey, seterusnya aspek yang keempat yang insurans lindungi adalah kerugian dan kerosakan terhadap kenderaan sendiri akibat kemalangan. Kita kemalangan, kereta kita rosak, jadi kita claim pada insurans. So, kita masuk kepada 4 jenis insurans motor yang kita ada. So, keempat-empat jenis ni, satu, saya cerita tentang komprehensif. Komprehensif ini menyeluruh. Menyeluruh ni dia cover keempat-empat aspek yang ada. Okey, baik. Dia akan cover keempat-empat aspek yang dia ada. Maksudnya berlaku apa-apa pun, pihak ketiga itu akan ada kebakaran kecurian tu ada, dan juga kereta kita pun dia cover. Okey, seterusnya akta. Akta ini kita hanya ambil untuk pihak ketiga sekiranya berlaku kemalangan, ada jadinya kecederaan dan kematian. So hanya itu saja dia cover, yang lain semua dia tak cover. Okey, so yang paling murah yang inilah akta, yang paling mahal adalah komprehensif. Jadi dia ada tengah-tengah. Tengah-tengah ada 2 lagi, iaitu pihak ketiga kebakaran dan kecurian. So kita nak pilih ikut kita lah, kita nak pilih yang mana. Pihak ketiga, dia ada liability kepada pihak ketiga, kemudian dia ada harta benda kepada pihak ketiga, kemudian dia ada yang lain semua tak ada. Untuk pihak ketiga kebakaran kecurian sama macam pihak ketiga, cuma dia ada tambah untuk kenderaan sendiri bila berlakunya kebakaran atau kecurian secara tidak disengajakan. Itu berkaitan dengan 4 jenis insurans motor. Okey, baik. Seterusnya, kita tengok insurans kebakaran. Insurans kebakaran seperti yang saya sebut sebelum ini, dia berkaitan dengan premis. Berkaitan dengan premis itu,
mestilah sama ada ke rumah kediaman atau bangunan perniagaan. Sekiranya masa berlakunya kebakaran, kilat, letupan secara tidak disengajakan. Okey, kalau kita pergi bom rumah kita sendiri-sendiri dengan sengajanya, yang itu kita tak boleh claim insurans. Okey, baik. Ada juga berlaku bencana alam yang lain. Okey, bagi berlaku bencana alam taufan, banjir, rusuhan tersebut, mungkin polisi ini boleh ditambah dengan premium untuk cover bencana-bencana alam yang lain. Okey, seterusnya perubatan kesihatan. Ya. Okey, seterusnya berkaitan dengan insurans perubatan kesihatan uh, untuk pemegang polisi. Jadi untuk pemegang polisi ini, perubatan kesihatan ini, dia akan cover, dia akan lindungi dengan memberi insurans hospital dan pembedahan sekiranya perlu buat pembedahan. Kata ada kanser, jadi kita boleh claim daripada ni. Insurans penyakit kritikal, contohnya kena stroke, so boleh claim lah daripada insurans ni. Seterusnya insurans pendapatan akibat hilang upaya. Okey, dia hilang upaya lah, apa ni, dia tiba-tiba tangan dia tak boleh bergerak ke, so tangan dia dikira hilang upaya lah tersebut, dan pendapatan hospital. So itu tentang insurans perubatan kesihatan. Seterusnya, insurans kemalangan diri. Okey, berbeza dengan insurans kesihatan dan insurans hayat. Insurans hayat ini tentang mati, hidup, penyakit kritikal dan hilang upaya. Okey, seterusnya insurans perubatan ni untuk sakit-sakit kita. Insurans kemalangan diri ni kena berlaku kemalangan dahulu baru kita boleh claim daripada insurans ni. Okey, so insurans ni bila kita berlakunya kecacatan, kita hilang upaya, meninggal dunia daripada kemalangan, kita bolehlah claim daripada insurans ni. Seterusnya insurans perjalanan. Insurans perjalanan ini seperti saya kata sebelum ni berkaitan dengan melancong. Melancong ini sama ada kita guna laluan darat, laluan udara, laluan laut. So kita boleh claim lah guna insurans ni sekiranya berlaku kematian, kecacatan kekal masa kita pergi sana, kehilangan bagasi, hilang beg ke kat sana, pasport ke, duit ke hilang, atau kita kena warded di sana, masuk hospital di sana, so belanja perubatan juga dia cover, terpulang kepada insurans yang diberi. Jadi insurans ni lah yang berkaitan dengan insurans am. Jadi insurans ni seperti disebut sebelum ini, insurans dia memberi melindungi keuangan pemegang polisi, dan belum kita kena ambil premium ni, kita kena ambil insurans ni sebelum berlakunya kecelakaan, musibah-musibah ni. Kalau dah berlakunya kita tak boleh claim. Itu yang ayat penting lah di situ. Okey, itu saja. Terima kasih.